Pada video ini, kami akan membincangkan tentang cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hello, nama saya Ilya Zafira binti Amran, nombor kad matriks 2022-947-301. Assalamualaikum, nama saya Siti Nabilah binti Muhammad Adi, nombor kad pelajar 2022753137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Fatia Syairah binti Wan Ali. Nombor matrik saya 2022741529. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Syamil bin Muhammad Aini dari kelas HM2421AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Rahman dari kelas HM2421AA dengan nombor pelajar 2022987689. Golongan nasionalis yang bertanggungjawab mencari satu identiti kebahasaan bagi negara ini sesuai dengan kemerdekaan yang dicapai. Oleh itu, gerakan kebangsaan negara ini yang bermula sejak kurun 19 telah menggunakan isu bahasa sebagai salah satu tanda kebangsaan negara. Kesedaran terhadap kelemahan bahasa Malaysia sebagai bahasa pentadbiran telah mula disedari oleh pegawai-pegawai Melayu yang telah menyebabkan lahirnya sebuah persatuan yang cuba mengatasi masalah tersebut. Datuk Abdul Rahman Andar Datuk Bentara Luar Johor, seorang pembesar penting Johor, telah menubuhkan Persekutuan Belajar Mengajar Bahasa Melayu Johor PBM-BMJ pada tahun 1990-an dengan tujuan untuk membetulkan perkataan bahasa Melayu. Para nasionalis Melayu dalam tahun 1930-an melihat penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi kerajaan akan membolehkan politik yang lebih kuat kepada bahasa Melayu. Pada tahun 1940-an, pendudukan Jepun telah membantutkan pembelaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran. Lebih menghairankan lagi, banyak ahli nasionalis Melayu kecuali Dato' Onn Jaafar telah bekerjasama dengan Jepun untuk menegakkan bahasa Jepun sebagai bahasa utama walaupun bahasa Melayu masih boleh digunakan. Selepas tahun 1948 pula, banyak usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi tanah Melayu telah dijalankan dengan jelas dalam usaha untuk mendapatkan kerajaan sendiri serta usaha untuk memerdekakan diri dari bangsa penjajah. Namun begitu, hasrat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tidak mudah dilaksanakan. Pendaulatan bahasa Melayu yang bermula sebagai satu isu nasionalisme orang Melayu telah menjadi satu dasar perjuangan kaum nasionalisme yang tidak jemu dibangkitkan sejak awal kurun ini. Setiap parti politik Melayu yang ditubuhkan mendukung cita-cita ini sehingga dalam Perlembagaan 1957. Yang pertama, Tuan Dr. Mahathir Mohamad membuat pengumuman bahawa semua kuliah sains dan teknologi di universiti hendaklah disampaikan dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003. Alasan yang diberi ialah untuk mendapatkan ilmu antarabangsa yang disebarkan dalam bahasa Inggeris. Walhal, ianya adalah satu kejayaan politik kepada golongan yang menolak bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu sejak merdeka lagi. Kedua, ahli parlimen yang suka mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika berucap di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Ramli Ngah Talib membuat teguran terhadap ahli parlimen yang suka mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika berucap di dalam Dewan Rakyat. Menurut beliau, bukan sahaja ini tidak sedap untuk didengar, tetapi lebih serius lagi ialah ia mencemarkan bahasa Melayu. Ketiga, Meropeh telah memperkenalkan idea dua bahasa. Kedua bahasaan ialah kualiti atau kebolehan bertutur dalam dua bahasa. Penjajah seperti Inggeris menggunakan idea tersebut dengan memaksa pribumi menggunakan bahasa mereka dalam sistem pemerintahan, khususnya ekonomi dan pendidikan. Keempat, perbadanan gergasi seperti Petronas, Syarikat Telekom Berhad dan Tenaga Nasional menubuhkan universiti yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar utama. Sikap membelakangkan bahasa Melayu ini seolah-olah dimaafkan demi setaraf dengan negara barat dalam era globalisasi. Seterusnya, kesan idea falsafah. Bahasa Malaysia telah memberi impak positif iaitu telah menjadi simbol kebanggaan dalam kalangan penduduk negara. Bahasa rasmi ini telah digunakan secara meluas ketika berkomunikasi tidak mengira bangsa.
Perkara ini telah menunjukkan lambang jati diri rakyat Malaysia yang utuh. Dalam masa yang sama telah menjadi alat perpaduan untuk seluruh masyarakat Malaysia. Selain daripada itu, bahasa Malaysia turut menjadi bahasa ilmu dan maklumat dalam setiap jenis peperiksaan. Namun, terdapat juga beberapa cabaran yang harus ditempuhi untuk memperkasakan bahasa Malaysia. Antaranya ialah terdapat sesuatu pendapat menyatakan bahawa seseorang itu perlu menguasai bahasa Inggeris. Hal ini kerana bahasa Inggeris dapat menyumbang kepada pembinaan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Kerana bahasa Inggeris adalah bahasa yang telah digunakan oleh satu dunia. Selain daripada itu, golongan remaja juga mudah terpengaruh dengan budaya barat, telah melumpuhkan usaha untuk memartabatkan bahasa Malaysia. Kritikan terhadap falsafah ini. Penerapan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan telah menggugat kedudukan bahasa Melayu. Pengenalan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris jelas mengganggu penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya bahasa Melayu dan bukan bahasa Melayu. Hal ini bertentangan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Bahasa Kebangsaan 1967. PPSMI telah menghakis peranan dan kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Globalisasi juga dianggap sebagai pembunuh bahasa ibunda. Apa tidaknya, dalam kegairahan mengejar teknologi maklumat, penutur bahasa Melayu khususnya semakin menjarakkan diri daripada bahasa ibunda mereka. Hal ini demikian kerana hampir semua maklumat yang diperoleh daripada internet terdapat dalam bahasa Inggeris. Kesimpulannya, bahasa itu jiwa bangsa. Walau bagaimanapun, ungkapan ini tidak seindah apa yang dilalui oleh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara ini. Walhal, bahasa Melayu amat besar peranannya kerana menjadi salah satu identiti rakyat dan negara yang berdaulat. Langkah untuk mengembalikan martabat bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa ibundanya bahasa Melayu sememangnya penuh ranjau dan berliku. Oleh itu, sambutan Hari Bahasa Ibunda Antarabangsa yang disambut pada setiap tahun harus menjadi wadah untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda penutur asli bahasa Melayu. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar.